of $31.4 trillion was hit January 19th. Unable to borrow more money, the Treasury Department is using so-called extraordinary measures, moving money around, delaying some investments to make sure everything is paid. Okay guys, bagi korang yang mengikuti kes ni, korang mungkin dah tahu bahawa US sekarang ni ada satu masalah besar, iaitu diorang dah sampai debt limit diorang dan diorang mungkin tak mampu nak bayar hutang tersebut. Kalau benda ni berlaku, diorang akan bankrupt dan diorang cuma ada masa sampai 1 Jun sahaja untuk settlekan masalah ni. Sebelum tu jangan tanya kenapa misai aku panjang macam ni sebab aku memang bela nak jadi macam ketua gagak hitam. Untuk pengetahuan korang, hutang US sekarang ni kira-kira lebih kurang dalam 32 trilion. Trilion tau, bukan bilion. Trilion. First kali jom aku cerita kat korang kalaulah betul US default dan diorang tak dapat nak bayar hutang diorang, ada beberapa perkara yang akan berlaku. Okey, ni adalah antara perkara-perkara penting yang akan berlaku. Pertama, kerajaan US akan terpaksa membayar interest rate yang sangat tinggi sebab diorang sudah default. Dan ini bermakna kalau US nak pinjam lagi duit, diorang terpaksa membayar tanggungan cost interest yang lebih tinggi. Sebab bagi sebuah negara tu, kalau dia default, dia nak hutang, memang diorang kena bayar kadar bunga yang tinggi. Yang kedua, mata wang US dollar akan crash, menjunam teruk. Bukan tu je guys dekat skala global, macam kita tahu sekarang ni, kebanyakan bank-bank pusat memegang US dollar sebagai mata wang reserve diorang. Kalaulah US dollar jatuh menjunam, diorang punya reserve pun nilai dia akan jatuh juga. Jadi banyak bank pusat akan rugi guys. Pada masa yang sama, pelabur-pelabur pun tak nak lagi pegang US dollar. Yang ketiga guys, kemelesetan ekonomi di skala global. Pengangguran dekat US akan meningkat melebihi paras 10% dan ini akan menyebabkan ia akan ada kesan jangkitan. Dia pasti akan menarik ekonomi dunia untuk jatuh juga. Akan tetapi, sebelum aku teruskan cerita ni, ada beberapa fakta penting yang korang kena tahu pasal ekonomi US dan juga default ni. Pertama, kalaulah US naikkan diorang punya debt ceiling pada kali ni, sebenarnya guys, ini bukanlah satu perkara yang luar biasa. Pada masa lepas pun, diorang dah banyak kali naikkan debt ceiling diorang. Pada hakikatnya, semenjak tahun 1960, diorang dah naikkan debt ceiling sebanyak 78 kali. Fakta yang kedua yang korang kena tahu adalah, sebenarnya guys, kalau US default, ini bukan kali pertama diorang default. Sebelum ni diorang dah pernah default juga. Bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, tetapi sebanyak 4 kali. Alamak, masa dah nak habis. Korang nak tak aku sambung cerita ni? Kalau korang nak aku sambung, komen nak dekat bawah dan aku akan share kepada korang macam mana US nak keluar daripada kemelut masalah ni.